Salam sejahtera, Anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Pada Selasa, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan 4 fasa dalam Pelan Peralihan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat. Setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang berdasarkan ataupun bersandarkan kepada 3 indikator ambang utama ataupun threshold untuk beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas Pelan Pemulihan Negara Peralihan Fasa PKP secara berperingkat. Mengulas lanjut, pendekatan secara berperingkat ini bermula dengan fasa pertama iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan sekarang. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP setelah purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Antara lain, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras sederhana dan 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata peralihan fasa pertama kepada fasa kedua PKP hanya akan dilakukan setelah purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras sederhana dan 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Ini dijangka berlaku pada bulan Julai dan Ogos. Jelasnya, semasa fasa 2, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Pendekatan senarai positif diteruskan iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi, manakala yang tidak tersenarai masih ditutup. Sementara untuk peralihan fasa kedua kepada fasa ketiga PKP, beberapa indikator perlu dipenuhi iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke paras bawah 2,000 kes, sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dengan penurunan kadar penggunaan katil di ICU ke paras mencukupi dan 40% populasi negara ini telah menerima 2 dos vaksin. Ini dijangka berlaku pada bulan September dan Oktober. Semasa fasa ketiga, semua sektor ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang tersenarai dalam senarai negatif iaitu aktiviti yang berisiko tinggi menyebabkan jangkitan COVID-19 atau melibatkan keramaian. Selain itu, sektor ekonomi akan kekal dibenarkan beroperasi pada kapasiti 80% seperti fasa kedua dan aktiviti sosial termasuk pendidikan dan sukan tertentu boleh mula dibuka secara berperingkat termasuk pembukaan semula parlimen. Menurut beliau, peralihan fasa ketiga kepada fasa keempat PKP hanya dilakukan setelah purata kes harian COVID-19 menurun ke paras bawah 500 kes. Jelas Muhyiddin, fasa keempat adalah fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara di mana rakyat seboleh mungkin dapat kembali semula kepada norma kehidupan seharian. Selain itu, semua sektor ekonomi akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dibenarkan, perjalanan rentas negeri dibolehkan dan pelancongan domestik juga akan dibuka tertakluk kepada SOP yang ketat. Fasa keempat dijangka berlaku pada bulan November dan Disember.
Dan hari ini kita ingin bincangkan antara lain situasi semasa total lockdown dan kesan kepada PKS dan perusahaan sosial. Dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada pelan rangsangan ekonomi termasuk Pemerkasa Plus dan pelan lain termasuk Belanjawan 2021. Pertama, kita mulakan dengan SME Bank. Pada awal Jun, SME Bank telah mengemukakan permohonan kepada Bank Negara Malaysia untuk dana tambahan kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar sebanyak RM200 juta. Ini bersempena dengan bantuan kewangan yang diumumkan kerajaan di bawah pakej rangsangan Pemerkasa Plus bernilai RM40 bilion sebelum ini. Dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank Arya Putra Ismail berkata bank itu telah menggunakan sepenuhnya peruntukan sebelum ini dan telah meluluskan pembiayaan bernilai RM150 juta sejak ia mula diperkenalkan pada tahun lepas. SME Bank juga akan terus sediakan skim pembiayaan SME Go Pemerkasa Plus yang merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi khusus bagi membantu kontraktor G2 ke G4 yang telah ditawarkan kontrak oleh kerajaan persekutuan atau negeri atau kementerian jabatan serta agensi. Dan untuk membincangkan berkenaan situasi semasa PKS, sama ada PKS mampu untuk bertahan sepanjang tempoh peralihan ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Arya Putra Ismail. Arya, pertama sekali kita ingin sentuh tentang pelan pemulihan yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Adakah ini mungkin beri gambaran jelas kepada PKS ataupun SME Bank tentang proses pemulihan dan peralihan yang akan berlaku daripada total lockdown semasa ketika ini kepada pembukaan yang lebih penuh pada sekitar November ataupun Disember depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Rizal kerana menjemput saya pada pagi ini. Berkenaan dengan soalan Saudara Rizal tadi, memang dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah amat bertepatan dan ini yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia. Sekurang-kurangnya kita sudah dapat melihat apakah pelan-pelan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk keluar daripada situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita juga sedia maklum, setiap kali lockdown, jumlah kerugian yang ditanggung oleh negara ataupun kita semua adalah bernilai RM1 bilion satu hari. Jadi sampai bila kita sudah PKP 3.0? Adakah kita mahu lagi PKP 4.0? Jadi pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah bertepatan. Jadi kita sudah jelas para usahawan dan juga rakyat di luar sana dapat melihat apakah role ataupun fungsi-fungsi yang dapat dimainkan oleh kita semua dalam menjamin kejayaan pelan pelaksanaan atau pelan pemulihan negara yang diumumkan baru-baru ini. Jadi insya-Allah kalau kita semua bersatu, kita semua mengikuti SOP yang bakal diumumkan oleh MKN dalam waktu terdekat ini, saya yakin dalam tahun ini negara kita akan dapat pulih sepenuhnya dan kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti biasa dan yang paling penting ekonomi negara akan kembali pulih. Jadi itu yang saya dapat gambarkan. Malah Rizal, sebenarnya bila pengumuman pelan pemulihan negara diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, bukan hanya bank dapat merangka plan untuk membantu para usahawan, tetapi usahawan sudah mula dapat merangka bisnes ataupun aliran tunai yang mereka perlukan dalam waktu tempoh fasa pertama, kedua dan ketiga ini. Jadi apa yang penting adalah untuk semua para pelanggan atau para usahawan untuk ke bank first kali untuk mereka melihat kembali apakah bentuk persediaan yang mereka perlukan, apakah bentuk aliran tunai yang mereka perlukan untuk menempuh fasa pertama, kedua dan ketiga ini, dan dengan pelan-pelan berkenaan mereka cepat ke bank masing-masing untuk berunding bagaimanakah jalan terbaik untuk menghadapi bagi saya tempoh yang amat singkat untuk kita tempuhi nanti. Dan pada pengumuman tersebut, adakah Arya kata ia memudahkan bank juga untuk merancang? Jadi bagaimanakah secara ringkasnya mungkin Arya boleh kongsikan strategi SME Bank untuk menyokong dan juga bantu PKS sepanjang tempoh 6 bulan akan datang ini? Apakah fokus utama pada tempoh tersebut? Sebenarnya apabila pelan pemulihan negara diumumkan semalam, kami di SME Bank telah dapat
merangka apakah jenis bantuan yang kami boleh berikan kepada para pelanggan kami, terutamanya ia lebih terstruktur ataupun lebih structured. Memang kita tak dapat nafikan bahawa terdapat sektor ekonomi yang akan menghadapi pemulihan yang agak terlambat, walaupun kita dapat berjaya melaksanakan fasa pertama, kedua, ketiga dan keempat ini. Seperti contohnya sektor pelancongan ataupun sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Kerana rakyat masih berhati-hati, rakyat masih mengambil kira aliran tunai yang mereka perlukan sebelum mereka dapat gunakan untuk aktiviti-aktiviti pelancongan berkenaan. Tetapi kami jangkakan sektor ekonomi lain akan mula bergerak sekiranya fasa pertama dan kedua dapat dilaksanakan sepenuhnya ataupun dapat kita jayakan sepenuhnya. Jadi untuk SME Bank, kami telah in fact apa yang kami telah mempunyai strategi bagi membantu para usahawan, saya dapat melihatkan pelaksanaannya akan menjadi lebih lancar dan bersasar. Dan Arya, kita kini berada dalam total lockdown ya. Mungkin Arya boleh ceritakan tentang situasi PKS ketika tempoh ini. Apakah cabaran baru yang wujud untuk mereka berbanding dengan PKP 1.0, 2.0 sebelum ini, dengan pemberian kebenaran untuk setengah-setengah sektor beroperasi pada ketika ini? Adakah situasi PKS sedikit baik berbanding sebelum ini ataupun bagaimana, Arya? Kita telah melalui tempoh PKP 1.0, 2.0 dan sekarang 3.0. Apa yang saya dapat rumuskan di sini, aliran tunai masih menjadi permasalahan yang besar di kalangan para usahawan pada ketika ini. Walau bagaimanapun, ianya tidak seteruk PKP 1.0. Ini kerana kebanyakan mereka telah pun beralih ataupun mengubah strategi perniagaan mereka kepada perniagaan yang lebih orang kata mesra rakyat ataupun online telah mendigitaliskan operasi mereka supaya lebih cost efficient, dan mereka yang telah berubah corak perniagaan mereka kepada ataupun beralih kepada digital ini, kami dapat melihat mereka masih mendapat dampak yang negatif tetapi tidak seteruk sebelum ini. Yang bagi mereka yang masih dengan cara yang lama, kami juga dapat melihat mereka ini amatlah terkesan dan kemungkinan besar mereka ini agak sukar untuk keluar daripada masalah aliran tunai ataupun the business issue itself, walaupun kita akan buka ekonomi dalam masa terdekat ini. Jadi bagaimana pula peranan SME Bank untuk bantu PKS ini, terutamanya melalui Pemerkasa Plus? Saya tahu SME Bank ada meminta dana tambahan 200 juta ringgit daripada Bank Negara Malaysia. Dana sebelum ini 150 juta ringgit sudah pun habis diberikan kepada pemohon. Dana 200 juta ringgit ini, adakah strategi baru, fokus baru? Untuk TRRF ataupun Targeted Relief Recovery Facility yang kami mohon dan tambahan daripada Bank Negara ini adalah untuk membantu para usahawan kita bagi menguruskan aliran tunai dalam waktu tempoh yang amat kritikal ini. Kerana sekiranya mereka gagal untuk menguruskan aliran tunai, kemungkinan besar mereka ni akan gulung tikar. Jadi mengambil pemahaman kami dari segi permasalahan para SME dalam SME Bank, kami amat ingin membantu para usahawan yang sekarang ini menjadi pelanggan SME Bank dan juga pelanggan-pelanggan yang bukan SME Bank sekarang ini untuk datang ke SME Bank dan memohon TRRF ini setelah kami mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Menyentuh berkenaan dengan bagaimana SME Bank dapat membantu PKS melalui Pemerkasa Plus ini, sebenarnya SME Bank telah melaksanakan SRP ataupun SME Relief Program pada tahun lepas, dan kami telah mengambil kira beberapa faktor di mana kebanyakan manfaat yang diberikan itu adalah telah amat bersasar.
certain sector of economy, contohnya pelancongan dan berkaitan pelancongan telah mendapatkan moratorium sehingga bulan 9 tahun ini. Di mana apa yang saya ingin tekankan di sini, kami telah mengantisipate isu yang bakal dihadapi oleh para pemain industri pelancongan atau berkaitan pelancongan. Dan untuk Pemangkasan Plus juga, kami untuk masa yang terdekat ini kami tumpukan kepada mereka yang perlu bantuan yang segera, di mana kami insya-Allah kami akan umumkan pelan-pelan untuk kami membantu para usahawan dalam Pemangkasan Plus dalam masa terdekat ini. Antaranya adalah pemberian moratorium sehingga hujung tahun, dan juga plan untuk R&R ataupun restructuring dan rescheduling untuk para usahawan kami untuk keluar daripada permasalahan yang kita hadapi kerana PKP 3.0 ini. Dan Arya, mungkin Arya boleh ceritakan kejayaan PKS yang dibantu oleh SME Bank. Kita tahu ada banyak pelan yang diberikan oleh SME Bank, tetapi apa pula cerita kejayaan di sebalik itu? Adakah mereka ini mendapat bantuan, mendapat dana dan benar-benar berjaya selepas itu, ataupun cukup-cukup makan dan juga cukup enough to survive dengan izinnya pada ketika ini? Mungkin kalau saya nak berkongsi dengan kejayaan kami membantu para usahawan mungkin terlalu banyak, tetapi saya akan berkongsi dua usahawan yang involved di dalam sektor yang amat kritikal dan telah bukan setakat berjaya untuk keluar, tapi telah berjaya memajukan lagi perniagaan mereka. Sebagai contoh, usahawan yang di bawah SME Bank iaitu Geomatika Edu Group Sdn Bhd. Mereka ini adalah merupakan pemilik IPT swasta Geomatika University College yang menawarkan program lengkap di bawah bidang geospatial. Dan kami telah membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka, di mana kami telah memberi pembiayaan untuk membeli 16 unit pejabat untuk keperluan universiti berkenaan, dan juga kami telah melaksanakan program pembiayaan tambahan dan juga SRP. SRP ni yang tadi saya sebutkan tadilah, SME Relief Program tadi. Dan dengan ini mereka bukan setakat berjaya mengekalkan operasi mereka sewaktu pandemik ini, malah kerana pelajar-pelajar tidak dapat menghadiri kelas, tetapi mereka telah dapat menggunakan pembiayaan kami untuk memperbaiki infrastruktur IT bagi membantu pembelajaran dari rumah. Dan Alhamdulillah para pelajar masih dapat meneruskan pembelajaran dan mereka masih saya katakan masih kuat di dalam bidang education ini. Okay. Yang kedua adalah Segi Seri Sdn Bhd. Mereka ni yang merupakan catering. Kalau dulunya kecil saja catering ini beroperasi dari EPC ataupun Enterprise Primary Center kami atau kilang-kilang kami, dan mereka sekarang ini telah berjaya mendapat pembiayaan dan mengembangkan lagi membuat kilang baru bagi mengeluarkan 45,000 pack makanan setiap hari. Dan dengan ini mereka telah berjaya mengambil atau menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih ramai orang. Ini sewaktu PKP, Rizal. Jadi Alhamdulillah, dan saya percaya lebih ramai lagi usahawan yang telah mendapat manfaat daripada pembiayaan dan juga bantuan yang diberikan oleh SME Bank, utamanya dari SRP ataupun SME Relief Program yang kami lancarkan baru-baru ini. Dan terakhir Arya, SME Bank, InScan dan juga Medac, bagaimanakah entiti ini wujudkan ekosistem untuk bantu PKS ketika tempoh sukar ini? Tentunya mereka perlu lebih bantuan daripada segi kewangan saja, ada bimbingan, ada mungkin unjuran yang mereka perlu bantuan. Bagaimanakah ketiga-tiga entiti ini, SME Bank, InScan dan juga Medac, bantu PKS lain daripada kewangan? Sebenarnya Rizal, Medac ataupun Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative ni amat unik. Dia mempunyai ekosistem yang amat lengkap. Bukan setakat InScan, SME Bank dan Medac. Di bawah Medac terdapat beberapa agensi yang melengkapi ekosistem keusahawanan negara. Sebagai contoh, dari segi mikro, kecil, franchise, koperasi, ini adalah tumpuan-tumpuan yang diberikan oleh Medac, terutamanya dari bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tunku Jaafar, di mana dia telah turun padang untuk memahami masalah rakyat
dan berkongsi input-input yang diperolehi dengan semua agensi di bawah MIDEC. Dengan input-input yang diberikan oleh MIDEC, kami bukan sahaja dapat memberi bantuan dari segi keuangan melalui institusi-institusi seperti SME Bank, Bank Rakyat, PNS, Tekun, tetapi juga koperasi pula IKM dan juga SKM, tetapi kami juga dapat menyediakan bantuan bukan keuangan melalui InScan. Di mana InScan, kalau Rizal dapat melewati dia website dia, terdapat banyak kejayaan-kejayaan yang telah dicipta oleh InScan, di mana sewaktu PKP pertama, kedua dan InScan telah berjaya melatih dan kebanyakan mereka telah berjaya bangun dan mendapat pemulihan dari segi pendapatan lebih 200%. Mana ada yang lebih daripada angka berkenaan. Jadi benda-benda ini yang para usahawan harus peka untuk mencari peluang-peluang yang ada disediakan, terutamanya dari agensi-agensi di bawah MIDEC. Terima kasih Arya Putra Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, membincangkan berkenaan dengan Pemberkasa Plus serta peranan SME Bank dalam membantu usahawan ketika tempoh total lockdown dan juga berkenaan dengan pelan pemulihan yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada semalam. Kita akan berhenti berehat seketika, selepas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan perusahaan sosial dan juga komen mereka berkenaan pelan pemulihan serta berkenaan dengan komuniti yang mereka bantu. Sebentar saja lagi.